tambah dapur, macam mana dengan zakat? Kita kupas dalam PM Tepi. Assalamualaikum Ustaz Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Daus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak gabra tak hari ni? Agak gabra juga ya, sebab tajuk yang akan dibincangkan ni agak hangat sebenarnya. Agak panas. Berpeluh. Apatah lagi saya yang perempuan, perempuan tak pernah salah Perempuan tak pernah salah. Okey, sebelum tu kita nak kenal dulu siapa panel kita hari ni. Kita dah biasa dengan Ustaz Daus, yang mana untuk pengetahuan Ustaz Daus adalah Ustaz viral di Lembaga Zakat Selangor, yang mana banyak isu, banyak kisah yang dia boleh kupas. Baik. Jadi apa kena-mengena tambah dapur dengan zakat? Okay. So sebelum kita nak kupas, nak tanya juga Ustaz, mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri, nama Ustaz, latar belakang Ustaz, dah berapa lama dengan Jabatan Agama Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ain dan juga yang dihormati rakan panel saya Ustaz Firdaus Baik, saya namanya Ustaz Muhammad Hilmi bin Sa'adan. Berasal daripada Hulu Selangor, bertugas di Jabatan Agama Islam Selangor ni sudah masuk 23 tahun lah tahun ni. Lama Ustaz. Saya start bertugas tahun 2000 sehinggalah sekarang. Dah banyak jabatan bahagian. Saya di JAIS dan yang terkini saya di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak. Okey. So itu Jabatan Agama Islam bahagian? Saya baru saja ke unit pengurusan masjid, tapi dalam masa yang sama saya masih lagi sebagai pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam. Jadi menguruskan hal ehwal perkahwinan, nikah kahwin ni semua masih lagi saya menjalankan lah. Pendaftar, adakah pendaftar dengan kadi sama ke? Kalau ikutkan samalah istilah dia, jurunikah lah. Oh, jurunikah. Maklum dah lama. Dia lupa. Ya, pendaftar ni bahasa undang-undang. Dia biasanya kalau orang tahu kan, dia biasa nikah, dia banyak kali nikah. Banyak kali nikah. Daripada permohonan berkahwin sampailah menikahkan pasangan. Itu di antara tugas saya lah. Daerah Gombak. Asal Hulu Selangor. Di mana? Asal Hulu Selangor ni saya daripada Felda Soeharto. Sekampung kat ini. Itulah, saya pun Hulu Selangor juga Ustaz. Di mana? Saya Serendah. Serendah. Sebab tu saya rendah. Asal Serendah. Okey Ustaz. Maknanya sama kampung lah. Ya, kita Hulu Selangor. US. Saya keluar dululah, saya Sepang. Tapi yang penting orang Selangor. Ya, kita Selangor Dan berkhidmat untuk Selangor. Okay. Itulah kita. Ustaz daripada Jabatan Agama Islam Selangor, pendaftar nikah. Tapi kita bukan nak cerita tentang baru kali pertama nikah. Ya. Kita nak cerita tentang poligami. Ustaz. Poligami, boleh insya-Allah. Boleh ya? Boleh Ustaz Daus? Boleh. Jangan tengok Kak Ain macam tu. Kalau Ustaz Ilmi pendaftar nikah, saya orang yang telah didaftarkan nikahnya. Telah didaftarkan. Bukan nak mohon yang baru ya? Bukan tak berani, saya sayang isteri. Alhamdulillah. Syukur. Ya, sejuk isteri dengar Statement tu bukan depan kamera je. Betul, daripada hati. Okey, baik Ustaz. Okay. Saya nak tahulah berapa banyak permohonan poligami untuk dalam negeri Selangor, kalau adalah statistiknya tu. Baik, terima kasih soalan tu ya. Baik, permohonan poligami ni dia kalau ikutkan permohonan ni mestilah melalui Pejabat Agama Islam masing-masing ya. Dan permohonan ni kita akan panjangkan ke mahkamah. Okay. Sebab dia untuk berpoligami ni dia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi setiap mereka yang nak berkahwin, berpoligami, mestilah memohon di Mahkamah Tinggi Syariah lah melalui pejabat agama. Jadi saya sempat juga menghubungi Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan berapakah jumlah permohonan poligami ya. Jadi alhamdulillah mereka berkongsi dengan saya dan suka saya sampaikan di sini. Kalau kita lihat ya, pada tahun 2020 seramai 185 permohonan. 185. Selangor. Ini Selangor, satu Selangor ya. Dan pada tahun 2021 ya, walaupun masa tu masih PKP ya, tetapi meningkat kepada 203 permohonan. Ramai lelakinya membantu perempuan ya Kak Ain. Bukan masa PKP itu semua duduk rumah. Macam mana dia boleh mohon tu? Itu yang pelik. Saya
Tapi yalah, ini menarik info. Ini isu apa ni, topik apa ni, angka yang menarik untuk kita perhatikan lah. Walaupun dalam keadaan PKP dan kita mungkin dalam keadaan kesempitan dan sebagainya, tapi tidak semua masyarakat menghadapi kesulitan dan sebagainya. Mungkin mereka ni dah buat persiapan yang awal. Mungkin PKP. Kan? Jadi memang mereka dah pasang ni awal-awal. Mungkin dah bersiap sedia. Hanya menunggu masa dan keadaan sahaja untuk mereka buat permohonan. Rezekinya PKP. Masa lockdown di rumah. Dan untuk makluman juga, masa PKP kami pejabat agama juga menjalankan nikah secara online. Jadi tiada halangan. Tiada halangan untuk masyarakat bernikah sebenarnya. Ustaz, bukan ke nikah tu kena ada akad? Akad ini memang sebab akad itu adalah rukun dalam rukun nikah. Tapi kita kena perlu tahu, akad itu bukannya mesti kita bersalam dengan wali ataupun juru nikah. Ini hanya adat kita sahaja. Yang pentingnya lafaz itu. Ijab dan qabul itu dilafazkan. Sama macam zakat. Kita terima zakat. Betul. Yang pentingnya akad. Akad tu tidak semestinya bersalam. Itu namanya lafaz akad. Lafaz akad. Dan kalau kita tengok statistik tahun 2022, tahun lepas, dia meningkat lagi. Selepas PKP, meningkat lagi jumlahnya sebanyak 241 permohonan. Kain ramai wanita baik kan itu. Sangatlah. Mungkin saya bukan salah Ya seorangnya. ke? Jadi kalau kita bacalah kan, statistiknya dia makin tahun makin meningkat. Daripada 185 dia naik 203 dan pada tahun lepas 241. Tahun ni kita tak tahu lagi lah. Masih lagi. Tahun ni kita tak tahu lagi sebab 2023 belum habis lagi kan. Tapi untuk sampai ke saat ni tak dapat lagi datanya. Sebab statistik ni dia akan ambil ikut data setahun yang penuh. Maaf Ustaz, nak tanya. Maknanya ini yang berdaftar dengan Mahkamah Tinggi Syariah lah. Ini permohonan. Permohonan. Yang maknanya memohon untuk yang poligami. tak memohon lagi ramai lah mungkin. Itu wallahu alam, sebab itu tidak direkodkan. Tapi kalau kita tengok statistik di sini, bagi pandangan saya lah, maknanya masyarakat dah mula sedar. Adanya pengetahuan, adanya awareness untuk mendaftar, untuk membuat permohonan berpoligami dan sebagainya. Panas di sini. Kalau saya tahu saya izinkan. Sebabnya poligami ini kita faham poligami ini kadang-kadang yang tak berdaftar tu mungkin lagi ramai daripada yang berdaftar. Itu macam mana Ustaz? Kalau contoh dia dah berkahwin di luar negara dan dia balik, dia bayar denda ke ataupun sebenarnya dia kena mohon poligami? Kan macam mana tu? Okey, baik. Bagi mereka yang berkahwin mungkin secara sindiket ataupun yang kahwin di luar, terutamanya kalau yang paling kita maklum orang kata nikah di Thailand lah. Kebanyakan nikah di sepadan dan sebagainya kan. Lebih mudah sebenarnya orang kata kan, tak payah nak mohon poligami ni teruk sangat turun naik mahkamah kan. Itu pun belum tentu lagi boleh dapat. Sebab kebenaran ni adalah mengikut bidang kuasa mahkamah atas penilaian mahkamah mengikut syarat-syarat yang ditentukan lah. Jadi kalau mereka berkahwin di luar, ianya merupakan satu kesalahan sebab mereka ini berkahwin tanpa kebenaran. Nak berkahwin di Selangor ni ataupun di Malaysia ni, dia mestilah mendapatkan kebenaran daripada pejabat agama terlebih dahulu. Kalau dia nikah tanpa kebenaran tu dah merupakan satu kesalahan. Kebenaran tu berkahwin dua ke ataupun apa juga perkahwinan lah, sama ada bujang ataupun poligami, semua tu mesti memerlukan kebenaran daripada pejabat agama. Okey, sekarang ni kita bincang topik poligami kan. Jadi maknanya kalau dia berkahwin di luar tanpa kebenaran, bila dia balik ke Malaysia, dia nak mendaftarkan perkahwinan dia, kita akan pertamanya kita akan lihat, kita akan base kepada alamat pengantin lelaki. Yes. Sebab alamat dia menetap. Dia menetap Mastatin. Di mana dia bermastatin? Kalau dia bermastatin di Selangor, yes, maknanya dia di bawah bidang kuasa Selangor lah. Contoh macam saya di Gombak, kalau dia tinggal di Gombak, maknanya di bawah bidang kuasa kami lah. Kamilah yang akan menguruskan. Tetapi walau bagaimanapun, kita akan panjangkan juga ke Mahkamah Tinggi untuk membuat pengesahan nikah dahulu.
Sebab kita tak tahu dia orang nikah di sempadan, nikah di luar ni sedikit ni sah ataupun tidak. Itu kita tak tahu. Kita tak simply mengambil semua maklumat yang dia ada dan kita daftarkan. Kita tak tahu sama ada nikahnya sah ataupun tidak. Jadi proses yang pertama tu dia kena pergi ke mahkamah, nanti kita akan panjangkan, pergi ke mahkamah tinggi untuk dia buat pengesahan nikah. Kalau mahkamah mensabitkan pernikahannya itu sah daripada sudut hukum syarak, barulah boleh didaftarkan. Tetapi dia akan melalui satu lagi proses, iaitu mereka akan diambil tindakan undang-undang lah. Bayar denda lah. Bayar denda je lah. Mengikut kepada hakim. Okay. Sebab di situ dendanya adalah tidak melebihi, kalau tengok bawah section 124 tu, berpoligami tanpa kebenaran tu, dia punya denda itu tidak melebihi RM1,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Boleh dipenjara. Ya, boleh. Biasanya kalau penjara tu sebab apa Ustaz? Tak bayar RM1,000. Kemungkinan juga. Sebab itu bergantung kepada penilaian hakim. Saya tidak menilai. Saya tidak menghukum. Okey, itu kena panggil pula jakis. Ya, itu hakim lah. Kes macam itu. Jadi bila dia dah disahkan perkahwinannya sah, kemudian denda pun dah dibayar, baru kita akan buat proses pendaftaran. Okey. Jadi maknanya dia akan melalui satu proses yang panjang juga. Susah juga. Bukan mudah lah. Bukan mudah. Turun naik mahkamah juga sebenarnya. Nampak nikah tu mudah lah kat sana. Baliknya sukar. Sama juga. Sebab tu saya sayang isteri saya. Alhamdulillah. Dua kali dah tu. Orang. Ada yang fly datang sini juga. Itu dia. Okey Ustaz. Tadi kan Ustaz kata kena ada poligami, kena mohon. Betul. Boleh tak Ustaz share syarat-syarat poligami? Syarat-syarat saya pun tak tahu juga. Saya Excited bahaya pula. ni. Bila sebut ni, Ini Ustaz, ramai orang tengok. Catat Ustaz. Catat ya. Sila ada tampal dekat rumah frame. Boleh. Untuk yang ada boleh. Syarat-syaratnya adalah. Baik. Setiap permohonan tu mesti ada syarat dia. Betul. Ya, apabila syarat tu dipenuhi, insya-Allah mudah-mudahan apa yang dipohon tu diluluskan lah. Baik. Yang pertamanya, kita apabila menyebut tentang syarat poligami ni, kita kena merujuk kepada ayat yang ketiga surah An-Nisa. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, di situ jelas kalau kita lihat ayat itu, ya, maksudnya lebih kurang bermaksud kahwinilah ya di antara perempuan-perempuan itu 2, 3 ataupun 4. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sekiranya kamu takut tidak boleh berlaku adil, maka kahwinlah satu sahaja. Ya, itu syarat asasnya lah. Adil. Kalau kita lihat, dia bergantung kepada ayat yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa. Baik. Tetapi kalau di Malaysia ini, ya, dia ada lagi syarat yang perlu dipenuhi lah. Yang pertamanya seperti mana yang saya katakan tadi, permohonan. Yang pertamanya permohonan, dia buat permohonan berkahwin seperti biasa melalui pejabat agama. Ya, jadi dia kena isi borang. Ya, sekarang ni kita menggunakan sistem SPIM, SPPIM, ya, .gov.my. Online lah. Ya, online lah. Sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia. Ya, ini dibangunkan oleh JAKIM dan diguna pakai banyak negeri lah di Malaysia. Centralized. Ya, bukan NCR dah? Dah tak ada dah. Itu zaman dah lama dah. Tu zaman kita nikah dulu tak ada. Macam tua. Tak ada tu lah. Dah bukan zaman NCR. Tak ada dah. Kita dah tahun 2021 kita dah guna SPIM. SPIM ni satu sistem yang mudah lah. Sebab dia centralized dengan negeri-negeri yang mengguna pakai dan kita sebenarnya boleh berkongsi maklumat. Orang ni dah kahwin ke belum, dah bercerai ke belum. Ya. Kiranya kita macam by negeri. Tak ada istilah macam contohlah ya, dah nikah dekat Selangor. Betul. Kemudian dia pergi Johor. Nikah dekat Johor. Dia nak mohon kat Johor. So Johor boleh detect. Kamu dah kahwin kan di Selangor. Tak selamat dari luar. Jadi ni bagusnya sistem SPIM ni, kita berkongsi maklumat. Jadi maknanya kita boleh detect, kita boleh check dalam sistem sama ada dia pernah berkahwin, ya, pernah bercerai dan juga pernah rujuk perkahwinan. Ya, ini bagusnya. Jadi asasnya tadi seperti mana yang saya bagi tahu, mestilah melalui pejabat agama Islam masing-masing. Jadi bila permohonan disubmit kepada kita, kita akan semak dan bila kita berpuas hati, kita akan panjangkan permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab poligami ni di bawah
bidang kuasa mahkamah tinggi. Dia bukan mahkamah rendah. Ya, jadi dia akan bawa surat sokongan daripada pejabat agama ni bersama dengan borang permohonan dia dan dokumen-dokumen yang dia ada ke mahkamah tinggi. Ya. Baik, sampai di mahkamah tinggi nanti mahkamah akan semak semula lah. Dan dia pula kena memenuhi apa-apa dokumen yang diperlukan oleh pihak mahkamah. Dokumennya sama ke Ustaz? Macam mana yang bujang nak nikah? Tidak. Lain. Berbeza. Mesti lagi banyak kan? Betul. Kalau yang bujang ni lebih simple lah. Tetapi yang berpoligami ni memerlukan lebih supporting document untuk menyokong permohonan mereka. Contoh? Ya, contohnya mungkin mahkamah nak tengok slip gaji, bank statement, tanggungan dia. Dia ada tahap ke Ustaz? Tahap gaji berapa boleh kahwin? Dia sebenarnya benda ni terlampau subjektif. Dia bergantung kepada penilaian hakim. Saya tanya bagi pihak kawan-kawan. Ya ke? Saya masih takut. Ramai soalan saya dapat macam tu. Semua kata bagi pihak kawan-kawan. Kawan-kawan. Betul. Bagus soalan tu. Jadi apabila sampai di mahkamah nanti, mahkamah akan melihat beberapa aspek, ya, beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon. Dia di antaranya pertama, mahkamah akan melihat kepada kesihatan. Ya, kesihatan isteri sedia ada lah. Kenapa dia nak mohon ni? Ya, adakah isteri sedia ada tu sakit, dah uzur, dah tak boleh lagi melaksanakan tugas sebagai seorang isteri, dah tak boleh layan suami. Ya, ataupun dia mempunyai penyakit ya yang tak boleh sembuh, ya, macam stroke dan sebagainya. Ya, jadi aspek-aspek sebegitulah. Ataupun isteri ni mandul, ya, tak boleh beranak dan sebagainya, mungkin dah banyak usaha, dah bertahun-tahun kahwin tak dapat juga anak. Ataupun apa lagi berkaitan isteri ni enggan bersetubuh dengan suami. Dia mengelak kan bila suami mengajak dia tak nak, ya. Banyak aspek lah yang dia ambil kira. Ya, ini aspek kesihatan lah. Ataupun ada setengah-setengah daripada mereka ni yang dikatakan contohnya ada aib dekat kemaluan. Contohnya adanya daging ataupun tulang yang tumbuh sehingga menyebabkan tak boleh berlakunya persetubuhan. Itu dari segi kesihatan lah, ya. Ataupun disahkan oleh pakar perubatan. Yalah, biasanya pemohon akan mengemukakan dokumen-dokumen yang membuktikan bahawa benda-benda itu berlaku lah. Reason tu kena kukuh lah. Reason tu, yes. Okey, faham. Okey, yang kedua biasanya dia akan melihat kepada kemampuan. Jadi kemampuan pemohon ni mampu tak mampu sebenarnya, ya. Sebabnya ialah nak dapur dua kan? Dapur satu tu mampu ke tak mampu? Ini kan pula nak dapur yang kedua. Jadi jadi itu yang akan menjadi perkiraan jugalah syarat yang perlu dipenuhi. Jadi mahkamah kebiasaannya akan bertanya kepada pemohon, ya, adakah dia berkemampuan untuk menambah dapur ataupun istilahnya kita berpoligami lah. Ya, adakah pendapatan dia mencukupi. Itu yang saya katakan tadi. Biasanya mahkamah akan melihatlah kepada bank statement, kalau dia ni berniaga dan sebagainya, semua sumber income dia kena buktikan kepada mahkamah. Kalau dia bekerja dengan kerajaan ataupun swasta yang ada slip gaji, dia kena kemukakan slip gaji dia, buktikan yang dia betul-betul kemampuan. Dan mahkamah juga akan menilai segala perbelanjaan dia. Bukan kita tengok income saja. Semua dia ambil kira. Ya, bukan kita tengok income saja, tapi perbelanjaan pun dia akan tengok juga. Perbelanjaan di rumah yang pertama ni kan, yang sedia ada lah, isteri yang sedia ada macam mana, nafkah isteri dia, nafkah anak-anak, sekolah kan, culas makan ke tidak, culas ke tidak, utility bayar ke tidak, rumah lagi dan sebagainya. Jadi itu semua akan kan, diambil kira. Segi masa. layanan. Kadang-kadang dia nampak macam dia berkemampuan, dia banyak duit, tapi sebenarnya dia tak ada masa dengan keluarga dia. Betul. Sibuk kerja, itu yang dikatakan adil. Boleh berlaku adil. Betul, ya Allah Ustaz. Adilkah dunia ini? Ya? Okay. Jadi itu di antara aspek yang mahkamah akan lihat lah. Ini syarat-syarat yang perlu dipenuhi lah. Ya, berkemampuan ataupun tidak. Ya. Dan yang seterusnya, boleh tak dia berlaku adil? Ini seperti Ain cakap tadi. Ya, adil. Adil ni pun terlampau subjektif. Ya, betul. Ya, adil ini dia mampu tak, dia boleh tak untuk bagi sama rata, ataupun yalah, adilnya meletakkan sesuatu di tempatnya kan. Bolehkah dia kalau dah berpoligami, dia boleh berlaku adil tak kepada isteri yang sedia ada dengan isteri-isteri yang lain. Ya, nafkah.
nafkah ni kita nak kena tahu, bukan hanya nafkah zahir, tetapi batin. Ya, betul. Ya. Kalau dah banyak dapur ni, tanggungannya bertambah banyak. Ya, betul. Masa pun nak kena dibahagi. Giliran bermalam. Betul. Kasih sayang dan sebagainya banyak akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Dan yang syarat yang terakhir iaitu mahkamah akan melihat juga adakah perkahwinan ini yang dicadangkan ini akan menimbulkan kemudaratan ataupun tidak kepada isteri yang ada ataupun isteri-isteri yang akan datang. Jadi itu semua akan diambil kira oleh mahkamah. Jadi bagaimana mahkamah nak mendapatkan semua ini, ya, di bawah Seksyen 23 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor itu ada memperuntukkan bahawa mahkamah boleh memanggil isteri sedia ada, bakal isteri dan juga wali kepada bakal isteri untuk diberi keterangan. Wali okey. Mungkin tempoh dia akan panjang lah ni. Prosesnya agak panjang lah, bergantung lah. Berapa lama Ustaz? Berapa lama ya? Baik. Proses poligami ni ialah dia mungkin memakan masa, sebab mahkamah nak membuat keputusan itu memerlukan pertimbangan yang betul-betul detail sebelum memberikan kebenaran berkahwin supaya tidak silap lah, ya, dan boleh memberi keadilan kepada semua pihak. Kalau mengikut proses itu, ya, kalau daripada awal di pihak kami, di pejabat agama, biasanya tak lama lah. Ya, dalam tempoh 24 jam tu kita akan keluarkan surat sokongan kepada mahkamah, sebab bukan kita yang bagi kebenaran, mahkamah yang akan bagi kebenaran. Jadi selebihnya dia di mahkamah. Bila dia dah daftar di mahkamah, ya, dalam tempoh 21 hari mahkamah akan mula bersidang untuk dia. Jadi ini pun bergantung kepada kekosongan mahkamah. Dan juga sebenarnya bergantung kepada supporting document dan juga kesanggupan pihak-pihak itu untuk datang ke mahkamah. Nak bagi kerjasama. Nak bagi kerjasama tu. Sanggup ke tidak terus naik mahkamah. Itulah dia. Kahwin boleh batal. Syaratnya pun dah berat dah. Betul. Nak tunggu isteri pertama datang, tak tahu bila dia boleh datang kan. Dia nak datang ke tak nak datang pun kita tak tahu juga. Ini boleh diistilahkan muqaddimah adil. Kalau dia tak boleh adil kat situ, saya backup kain. Muqaddimah adil kan Ustaz kan? Ini yang kita mahu. Dan kebiasaannya yang saya dimaklumkan, tempoh permohonan ini lebih kurang dalam 3 bulan lah. Ataupun lebih cepat apabila semua memberikan kerjasama yang terbaik. Boleh selesai. Boleh selesai. Dia kan, dia kalau cepat tu kan start. Kalau isteri pertama yang minang untuk isteri yang kedua. Iya, betul. Untung bidadari tapi tu. nak dapat macam itu susah ya Ustaz Daud ya. Tapi saya ulang Ustaz, saya semua, sayang semua isteri saya Ustaz. perempuan yang diidamkan oleh para suami tu sebenarnya tu. Ya? Ada ke Ustaz? Saya ada kawan saya lah. Ini pengalaman lah kawan-kawan kan. Isteri yang pertama pergi meminang isteri yang kedua. Ada, ni kawan saya lah. Dululah, lama dah. Tanpa sebab tak ada masalah apa-apa. Tak ada, sebabnya mereka saya rasa memang dah rapat, dah kenal. Kawan baik mungkin? Mungkin juga. Kan ada ialah certain person lah yang macam tu, yang bertubuh lah, tak macam kita. Ustaz dah Isteri silent kita phone. tak ada kawan baik Ustaz. Ustaz dah silent phone, takut lepas ni nanti ada yang call nanti. Saya dah silent lah. Okay, so kita dah tahu tadi berapa lama kelulusan, dia ambil masa 3 bulan. Lebih kurang dalam 3 bulan ataupun awal, bergantung kepada kerjasama yang diberikan lah. Okey, macam soalan tadi rasanya macam Ustaz dah sebut, adakah ianya memerlukan keizinan isteri pertama? Sebab tak silap saya lah, dululah masa saya kecil-kecil dulu saya dengar lah, mak tidur nanti bapa ambil cop jari. Cop dekat ini orang. cerita zaman Piramli dulu. Ada lagi ke benda tu Ustaz? Berlaku lagi ke tidak? Apa butang baju aku mana Pak? Dia mesti pandai pembohong mesti pandai terberang. Ya, baru boleh kahwin ya, poligami ya. Baik. Untuk makluman Ain lah ya, dan juga semua para pendengar, sebenarnya tidak memerlukan keizinan isteri yang pertama pun ya. Mungkin zaman Piramli dulu mungkin macam tu lah kot, sebab kita membesar dengan cerita Piramli kan, zaman-zaman tu kan. Kalau kita tengok bukan main seronok bukan main susah lagi nak dapatkan tanda tangan isteri pertama tu kan. Macam-macam helah digunakan. Betul. Tengah tidur lah ya.
tengah tengok TV lah, tengah masak borang lah, banyak-banyak, lepas tu bawah tu selit, kan? sains semua. Sains semua kan. Alah, hai. Ini tak ada, ni borang biasa je kan. Main sains kan. Baik. Okey, itu mungkin dululah, tapi sekarang tidak. Dia permohonan poligami ini tidak memerlukan keizinan isteri yang pertama. Walaupun kemungkinan isteri pertama itu tidak bersetuju atas permohonan suami untuk berpoligami, tetapi kalau mahkamah menilai bahawa suami itu layak, maka mahkamah akan beri. Jadi sebenarnya di sini maksudnya kebenaran poligami ini adalah bergantung kepada kelulusan mahkamah. Bidang kuasa mahkamah bidang kuasa sepenuhnya. Bukan kalau isteri. Bukan. Kalau mahkamah menilai bahawa suami itu layak, maka mahkamah akan beri. Tapi kalau isteri pertama setuju, itu lagi mudah Ustaz Firdaus. Dia dah pandang bawah dah tu. Pandang bawah saya. Memudahkan urusan sebenarnya. Dia takut dah tu, ya Allah. Tapi itulah saya nak nasihatkanlah kepada para wanita lah, kepada isteri-isteri. Kalau suaminya membuat permohonan poligami, saya menasihatkan apabila dipanggil oleh mahkamah untuk memberi keterangan, pergilah. Sebab keterangan isteri itu menjadi nilai kepada mahkamah untuk membuat satu keputusan. Dia akan ambil statement seperti mana yang saya kata tadi lah. Isteri sedia ada, bakal isteri dan juga wali. Itu semua membantu mahkamah untuk membuat keputusan. Saya pun pernah terbaca Ustaz. Katanya kalau isteri pertama tu dipanggil, tolong ceritakan secara jelas. Suami ni cukup tak bagi makan semua tu. Jangan emosi. Tapi tak ke benda tu macam kita menceritakan aib? Dia bukan. Aib ni kita nak kena faham. Dalam hukum fiqah kita nak kena faham. Apabila kita berada di hadapan hakim menceritakan segala benda yang baik dan buruk, itu bukan membuka aib. Bukan. Itu untuk keadilan. Itu dibenarkan di dalam ruangan tu lah. Dalam hukum fiqah dibenarkan. Kita buka aib ni, kita cerita tentang keburukan pasangan kita pada orang luar, saja-saja suka-suka, itu tak boleh. Maknanya isteri pertama tadi kena cool lah. Kena cerita. Saya sebagai isteri pertama sekian. Tapi kalau menangis-nangis susah. Saya backup juga ni. Saya backup lagi. Itu sebab saya nak bagi nasihat kepada para isteri. Kalau suaminya membuat permohonan poligami, sama ada puan setuju ataupun tidak, hadirlah ke mahkamah untuk memberi keterangan. Kalau puan rasa tak setuju, bagi tahu hakim. Bawakan sebab-sebab tak setuju tu. Buktikan dan sebagainya kan. Jadi hakim akan maksudnya macam ni lah Ustaz. Contoh, sayang, abang nak kahwin lagi. Oh ya, tak apalah, isilah borang. Jom kita pergi mahkamah. Kat mahkamah lah kita cerita. Tapi kan Ustaz, kalau katalah contoh dekat mahkamah pun kata tidak mengizinkan untuk berkahwin. Dia boleh je kahwin kat luar negara. Sama je Ustaz. Yalah. Itulah, tapi berisiko lah. Berisiko. Boleh dikenakan denda dan sebagainya. Dan kita pun tak pasti nikahnya sah ataupun tidak. Dan isteri pertama tadi boleh lawan ke dekat mahkamah? Dia begini. Saya bagi pihak pula jadi sepatutnya. Terima kasih banyak-banyak. Saya menjiwai sebab saya teringat isteri saya ni. Saya menjiwai. Mesti ada kisah dia bukan kisah peribadi tahu Ustaz. Tapi saya rasa sebab Ustaz Firdaus dia banyak berhadapan dengan situasi orang yang mohon bantuan ni. So mungkin itu adalah salah satu Ustaz punya perkongsian yang Ustaz Firdaus boleh sharekan dengan Asnaf. Sekarang ni kita tuju dulu poligami sebab kisah ni menarik. Saya pun seronok nak dengar. Sebab saya lebih kurang kat ini, saya bawa bila Ustaz cerita, saya lebih kepada isteri-isteri pertama ni bukan apa. Yang kahwinnya suami-suami. Yang bermasalah tu nanti kat kami pula yang kena jaga isteri pertama tu. Nanti kita kupasan dia. Betul. Dia berkahwin di luar negara. Baik. Dan dia masuk, dia register. Bayar 1,000, ngam. Bagaimana dengan nasib isteri yang pertama tadi? Baik, okey. Ini kita cerita kalau nikah sindiket lah, atau nikah di luar negara. Okey, dia kata, tak apalah, kita minta maaf lagi mudah. Betul Ustaz. Daripada minta izin. Ayat sekarang. Jalan je. Jalan je. Minta maaf lagi mudah daripada minta izin. Jangan minta izin. Jangan sebab nak minta izin tu susah dia kata kan. Kena turun naik mahkamah lah, bergaduh dulu dan sebagainya kan. Lepas tu baru boleh dapat kan. Jadi kalau kita nikah dulu minta maaf je lagi senang baik. Jadi bagi saya sebenarnya apabila suami bertindak sebegitu, bagi saya di situ dah nampak ketidakadilan berlaku. Betul. Ketidakadilan berlaku yang mana dia akan banyak menafikan hak-hak isteri yang ada.
Isteri yang ada dan juga isteri yang bakal yang kedua ni lah. Ya. Dan saya di Pejabat Agama ni banyak saya terima kes-kes macam ni. Kembali kepada soalan tadi kan, apakah nasib kepada isteri yang pertama kan? Baik. Apabila mereka berkahwin di luar, kemudian mereka datang ke Pejabat Agama untuk mendaftarkan perkahwinan, ya, seperti mana proses yang saya sebutkan tadi lah, mereka akan melalui lah. Baik. Ketika pengesahan dibuat di mahkamah untuk mengesahkan nikah dia itu sah ataupun tidak, ya, ada perkeliling baru yang telah dikeluarkan oleh pihak mahkamah, ya, yang mana isteri pertama ataupun isteri sedia ada akan dipanggil. Sebab ramai sebelum ni isteri pertama tak tahu. Maknanya suami selepas kahwin daftar akan panggil. Sembunyi-sembunyi. Saya ada satu kes yang mana permohonan bercerai oleh isteri kedua disebabkan suami menyembunyikan perkahwinan mereka sudah 7 tahun. Yang kedua pun tak tahu dia tu adalah... Dia tahu dia isteri kedua. Tapi isteri pertama tak tahu dia itu isteri kedua. Dan apa yang berlaku, suami tidak boleh berlaku adil. Suami tak balik ke rumah dia selalu. Giliran bermalam tak ada, nafkah tak bagi. Tak adil. Bila time waktu raya, suami tak pernah balik ke kampung isteri yang nombor 2. Jadi dia kata, bila saya balik kampung dengan anak saya, orang selalu bertanya, mana suami kau? Mana suami kau? Jadi dia kata, saya terasa macam saya ni perempuan simpanan, dia kata. Saya tak dapat giliran bermalam, saya tak dapat nafkah yang cukup. Jadi di mana keadilan saya? Betul. Sebab isteri pertama tidak tahu suami ni berkahwin lain. Jadi ini dah berlaku ketidakadilan di situ. Betul. Jadi kes-kes macam ni yang kita tak mahu. Ya, sebabnya mahkamah dah keluarkan satu perkeliling yang mana apabila suami nak mendaftarkan perkahwinan poligami dia yang secara sembunyi-sembunyi tadi, mahkamah akan memanggil juga isteri yang pertama. Bukan untuk permohonan sahaja, tetapi untuk mengesahkan, mendaftarkan tu. Ya, jadi maknanya suami tak payah sembunyi-sembunyi, jangan nak sembunyi-sembunyi. Selepas ni mahkamah akan panggil. Maklum juga. Jadi mahkamah akan panggil isteri pertama untuk memaklumkan bahawa suami dah berpoligami. Dan apa isteri boleh buat di situ? Ketika itu isteri boleh buat permohonan. Yang pertamanya, isteri boleh buat permohonan tuntutan harta sepencarian. Kalau ada harta sepencarian ada harta sepencarian, dia boleh buat tuntutan di mahkamah. Yang mana suami dia dah berpoligami, dia nak buat dulu tuntutan harta sepencarian dia. Kalau dia tak buat, bila suami dia meninggal, nanti bahagian dia akan diambil oleh orang lain. Baik. Yang kedua, isteri ni dia boleh buat juga tuntutan nafkah. Ini tips untuk wanita yang mengizinkan poligami, yang mengizinkan ataupun tidak. Ini yang daftar. Dah nikah dah luar. Dia nak daftar di Malaysia. Isteri pertama baru tahu. Isteri pertama akan dipanggil untuk dimaklumkan. So isteri pertama boleh dia boleh minta buat tuntutan harta sepencarian. Yang kedua dia boleh buat tuntutan nafkah. Ini boleh catat, letak sebelah-sebelah. Nanti boleh buat tuntutan di mahkamah lah. Nanti hakim akan tentulah. Nafkah untuk isteri pertama berapa? Nafkah untuk isteri kedua berapa? Nafkah anak-anak berapa? Dia boleh buat tuntutan macam tu. Hakim yang tentukan? Ya. Atas inilah permohonan lah. Tapi adalah dia punya calculation dan sebagainya tu. Adalah maknanya dia ada hak di situ untuk membuat tuntutan. Maknanya itu di mahkamah. Yes. Maknanya tidaklah dinafikan hak dia. Kita tak mahu ramai wanita di sana bila dia tahu-tahu je, Ustaz, suami saya dah kahwin lain, jadi akan merasa kecewa, teraniaya, dikhianati dan sebagainya. Akhirnya frust, kan, dan akhirnya minta cerai. Jadi banyak kesan-kesan negatif yang berlaku. Jadi untuk mengambil kepentingan itu, mahkamah dia ada buat tindakan yang sedemikianlah. Jadi maknanya kepada wanita-wanita yang di luar sana, ambillah tindakan ini secepat mungkin. Bukan di luar sana, di sini juga. Semua wanita lah. Informasi ini kita kongsikan supaya nasib mereka terbela lah. Bila kita dengar je suami nak mohon poligami, kita pun rasa down. Tapi sebenarnya kita punya senjata sendiri. Cuma mereka lalai, mereka tak tahu. Info sebelum ni tak sampai. Betul. Tapi
kira okey lah. Tahu tak kenapa Kak Ain duduk macam ni? Itulah. Sebab kita sama-sama sama-sama wanita. Pada Ustaz. Okey, baik Ustaz. Kita nak tengok Ustaz dah cerita tentang poligami. Bagaimana pendekatan LZS sendiri? Adakah kita ada bantuan perkahwinan? Betul. Ada tak bantuan perkahwinan? Nak juga mohon. Saya nak jawab ni berhati-hati. Bantuan perkahwinan kita memang ada, Ustaz. Ada ya? Untuk Tapi untuk mu'alaf. Untuk mu'alaf. Saya Perkahwinan pertama, perkahwinan kedua bukan mu'alaf, tidak diraikan oleh kami lah. Walaupun dari sudut fiqah untuk pemuda yang nak berkahwin tidak berkemampuan boleh mohon, itu dari sudut fiqah lah. Cumanya kita di Lembaga Zakat Selangor, bantuan perkahwinan kita adalah untuk mu'alaf di bawah 5 tahun yang ingin berkahwin. Kita akan sediakan lah. Tapi kan orang tanya, boleh tak saya nak kahwin isteri kedua saya mu'alaf? Betul juga. Ada orang tanya soalan juga. Yang baik juga tu, ya? Sebelum orang tanya, saya tanya balik, saya jawab. Jadi ada berlaku macam ni, namun kita akan lihat sama juga dengan apa Ustaz terangkan tadi. Kalau ada kebenaran mahkamah kepada mu'alaf kita yang isteri kedua tu berkahwin dengan lelaki tadi, kita tak ada masalah. Tapi tidak pernah berlaku lagi kita di Selangor. Ya ke? Yang dapat bantuan tu suami ke ataupun isteri yang mu'alaf? Isteri lah. Mu'alaf lah. Macam Ustaz tanya ni tak info baru yang saya dapat. Boleh saya kongsikan dengan klien-klien saya. Tadi kongsi dengan kawan-kawan. Ustaz boleh kongsi dengan klien-klien. Okey. Dari segi pendekatan kita memang tidak ada bantuan perkahwinan. Ada tak bantuan kepada asnaf yang lebih daripada 2 dapur? 2 dapur. Bukan 2 dapur, lebih daripada 1 dapur. Daripada 1 dapur. Kalau kita di Zakat Selangor lah, asas untuk kita kenal pasti penerima bantuan kita adalah menerusi surah At-Taubah ayat 60 lah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin sampai akhir ayat itulah. Cumanya bila mana kami kita menyantuni lah asnaf fakir miskin kita tidak dinafikan. Memang ada di kalangannya yang berkeluarganya 2, 3 dan juga 4. Tidak dinafikan. Ada juga ya asnaf ada ya? juga, Ustaz. Walaupun asnaf pun ada juga ya. Kadang-kadang Ustaz, saya ni kami skuad Saidina Umar. Skuad Saidina Umar ni 24 jam. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang malam kita memikirkan ada kes keluarga, isteri dan juga anak-anak dihalau rumah. Allahu Akbar. Suami tak diketahui ke mana bila siasat sebab kahwin 2 lah. Kadang-kadang saya tertanya, saya Ustaz tak tahu lagi lah cerita saya. Kak Ain tahu. Isteri saya di Sarawak dengan anak-anak bertugas di sana. Jauhnya. Kadang-kadang saya fikir saya ni pun duk settlekan dapur-dapur orang ni. Isteri saya kat sana ni kata, ampo syok-syok kahwin, aku kena settle ni. Contohlah bahasa mudah macam tu lah. Yelah. Tapi kami akan menilai asasnya adalah fakir ataupun miskin. Ada kes dia dulu memang dia senang, dia bekerja berkemampuan, dapat kebenaran mahkamah. Ada kes macam ni kita tak nafikan. Tiba-tiba dia ditimpa musibah dan masalah, termasuk PKP hari itu. Betul. Dan bila ni dia tak boleh nak survive dengan keluarganya yang ramai. Dan dia terpaksa pada kita kena bantu. Betul. Kami tak ambil kira. Kita di zakat kita tidak mengambil kira isu poligami tersebut untuk menghalang dia memohon bantuan. Namun kita ada limitasi. Sebagai contoh, pernikahannya bukan pernikahan mendapat kebenaran mahkamah. Ni saya kena sebut tau. Banyak benda yang kami berdepan. Maknanya macam nikah sindiket lah ni. Nikah sindiket ni. Pertama sekali, hak isteri dia tidak akan terbela. Betul. Nombor 2 Nombor 2. Dan hak isteri pertama akan dizalimi. Betul. Ni saya kena sebut sebab saya tengah backup wanita di luar sana sekarang ni. Terima kasih. Jadi kalau siapa nak ingin menjadi isteri kedua, ketiga tu, fikirkan diri kita dan fikirkan isteri pertama. Sebab apa Ustaz? Adanya bernikah sindiket, dia ialah tadilah sorok, menipu dan sebagainya. Bila berlaku ketidakcukupan keperluan makanan, tempat tinggal dan sebagainya, dia akan datang pada zakat. Kita akan siasat. Bila kita siasat, rupanya suami ni memang tak mampu pun untuk bernikah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah tu, satu pun memang dia tak mampu. Diri dia pun dia tak mampu untuk bagi makan. Jadi bila kita akan masuk jalan untuk kita bantu. Kita akan bantulah.
Contohnya kita bagi bulanan, kita bagi sewa rumah, kita bagi persekolahan anak-anak. Kadang-kadang saya boleh kata kami di Zakat Selangor lebih menjadi suami kepada suami. Suami tu nanti nak kena jawab kan? Yelah, sebab yang buat siasatan you all. Jadi eksekutif operasi agihan daerah berhempas pulas dengan penolong amil karya. Datang tengok anak tak makan, anak kecil berderet-deret. Suami mana? Itulah, sampai kadang-kadang kita saksikan ni realiti. Isteri ni tak ada perasaan daripada suami dia. Perasaan apa dia kata? Lantak dia lah nak kahwin, ada tanggung lah nanti kami tuntut akhirat nanti. Itu paling saya takut. Sedangkan Allah sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gawilah wanita-wanita isteri kamu dengan perkara yang baik. Layanan yang baik. Sedangkan kalau isteri pertama tak dilayani dengan baik, macam mana isteri kedua, tiga, empat? Kita nak ikut sunnah Nabi, tapi layan isteri tu tak ikut sunnah Nabi. Lepas tu dihalanya ke zakat. Kami lah. Tapi kami santuni. Tapi kita tetap ambil kira mengikut fiqah lah. Tapi jadi pertama tadi, kalau yang mahkamah tu memang kita santuni. Yang sedikit pun kami santuni. Tapi kami akan pastikan lah, kebiasaannya yang paling besar sekali yang kami hadapi apa Ustaz tahu? Kak Ain. Ini realiti saya kena sebut kat luar sana. Kalau podcast ni boleh 1 million tengok, semua akan tahu apa yang berlaku, apa implikasi bila bernikah sindiket. Anak tidak didaftarkan, tidak ada hak bersekolah, tidak ada hak untuk dia mendapat rawatan di hospital. Isteri ini digantung tanpa sebarang hak. Dan akhirnya apa yang berlaku, walaupun zakat bantu, kehidupan semua ni, anak ni umur 21 tahun sekalipun, jangan kata nak mengundi, anak ni nak bernikah nanti pun bermasalah. Kami pernah uruskan anak ni buah pinggang dia rosak, nak dialisis. Kami nak daftar tak boleh. Sebab anak ini tidak diketahui warga negara dan juga identiti siapa keluarga. IC tak ada. Surat beranak pun tak ada. Ini dia ada implikasi. Itu yang saya bagi tahu. Saya sebut, bila kita tidak adil, zalim lah. Zalim tu bukan pada isteri kedua pertama tadi. Ini keturunan jadi dah. Sebab anak ni akan berkahwin, dia pun nak berkahwin. Contoh anak dia dah kahwin nanti pula tak ada apa juga, mungkin sedikit dah jadi berantai-rantai. Jadi ini mungkin kat luar sana saya terpaksa kongsikan. Macam tu Kak Ain. Saya setuju sebab saya juga menerima kes yang sama. Kami contohnya kami pendaftar nikah kan. Jadi pendaftar nikah ni bagi perempuan, terutamanya perempuan dah. Pemohon perempuan kalau nak berkahwin, kita nak tengok sijil nikah mak bapak. Betul. Bila kita tanya dulu mak bapak nikah tak? Nikah Ustaz, nikah. Habis mana sijil nikah? Tak ada sijil nikah. Hilang dah. Tak, ini kalau hilang, musnah, kita biasanya akan minta pemohon pergi balik ke pejabat agama yang mengeluarkan sijil nikah tu, buat salinan ataupun carian cabutan dan sebagainya. Tapi memang nikah tak didaftarkan, nikah sindiket dan sebagainya. Ini menimbulkan banyak isu dan masalah bagi pemohon-pemohon macam ni. Jadi nak kena siasat balik nikah mak bapak dia macam mana dulu, prosesnya akan berjalan panjang. Jadi akan berisiko. Ini yang sekarang ni lah. Sekarang ni banyak yang kita terima anak-anak mereka yang nak kahwin ni, yang mana mak bapak dulu bernikah tahun 2000 ke bawah kan, sebab anak-anak dah besar kan. Tahun awal 2000, tahun 90-an, 80-an, yang nikahnya macam inilah, tidak didaftarkan. Paling takut tu masalah. Isteri pertama nikahnya secara legal. Isteri kedua ni tak legal. Ada anak. Betul. Paling takut anak ni ternikah dengan adik-beradik. Itu yang kita takut. Itu kita takut. Dan kami jumpa. Kita berdepan. Itulah Kak Ain. Itu yang tajuk ni panas ni bukan apa. Saya ni nak bawa benda yang masyarakat perlu tahu situasi yang risiko, implikasi bernikah secara poligami yang tidak mendapat kebenaran mahkamah. Dua dapur tapi dapurnya sebelah berasap, sebelahnya elektrik. Tak berasap. Tak berasap elektrik. Sebelah lagi tu Food Panda. Food Panda. Food Panda. Okey Ustaz. Kenapa kita tekankan tentang poligami ini? Sebab ianya berkaitan dengan zakat. Okey. Zakat menghadapi situasi di mana berhadapan dengan keluarga-keluarga yang lebih daripada satu isteri. Mereka ni of course lah, kita tahu keadaannya tak mampu untuk mohon poligami. Dan silap-silap pun tak register. Tak register. Kalau kata register itu bukan poligami lah kan Ustaz kan?
ke poligami? Poligami jugalah. Dengan kebenaran. Itulah dendanya RM1,000. Sekurang-kurangnya berdaftar dan tidak menghadapi masalah untuk zakat Selangor. So mungkin penonton-penonton kita di luar sana, bukan kita menggalakkan poligami, bukan kita menggalakkan kahwin 2-3 ke apa, tapi situasinya jika berkahwin tanpa kebenaran, jika berkahwin tidak register, masalah bila menghadapi masalah betul. Dan dia akan berpanjangan, menyebabkan keturunan. Betul. Keturunan. So itu macam mana tu Ustaz? Dari segi hukum tu bagaimana yang bila Ustaz sendiri berhadapan kahwin adik-beradik? Dia macam ni. Kita nak kena tahu sebenarnya apa hikmah perkahwinan. Kenapa Islam mensyaratkan kita berkahwin? Di antaranya adalah untuk menjaga masalah ummah lah. Ya, untuk menjaga keturunan. Ini termasuk dalam kita punya maqasid syariah kan, menjaga keturunan kan. Jadi di zaman kita ini, ya, perkahwinan ni perlu didaftarkan mengikut undang-undang supaya perkahwinan kita itu dilindungi oleh undang-undang. Saya nak bagi nasihatlah kepada kita semua yang berada di sini dan di luar sana, ya. Ramai kadang-kadang yang bila saya jumpa yang kahwin tak daftar dan sebagainya, dia kata, "Ustaz, kami nak kahwin, Ustaz, menghalalkan dan sebagainya." Betul. Perkahwinan tu satu syariat. Tetapi saya nak nasihatkan kepada kita semua dan yang berada di luar sana, pastikan perkahwinan kita ini mesti memenuhi dua. Yang pertamanya, perkahwinan itu mesti sah dari sudut hukum syarak, dan yang kedua sah dari sudut undang-undang. Barulah perkahwinan itu selamat. Ya, jangan kita pandang hukum syarak je. Ustaz, kita nikah kampung je lah Ustaz, kita nikah syar'i je lah, dia kata. Betul Ustaz. Perkataan nikah syar'i ni kita berdepan masa PKP kan. Tak tahu. Nikah syar'i ni macamnya dia nikah ikut syarat. Dia kata ikut syarat agama je. Cukup rukun tu dia nikah macam tu je. Ada setengah tempat dipanggil nikah urufi. Ada setengah tempat dipanggil nikah sirri, nikah rahsia. Ada setengah tempat dia panggil nikah kampung. Maknanya dia nikah macam tu saja, tanpa dia daftarkan, tanpa minta kebenaran dan sebagainya. Nikah ini yang banyak masalah sebenarnya. Masa PKP tu kita ada berdepan untuk permohonan anak-anak muda ni. Dia nikahkan oleh ayah dia lah masa PKP. Dia kata susah nak mohon, nak online semua ikut turn. Boleh je. Jadi bila kami tanya, dah nikah belum? Dah nikah, ayah saya yang nikahkan. Kami nikah syarak. Saya tanya balik, apa yang kami ni tak ikut syarak, apa nikah? Itulah dia kan. Jadi pernikahan begitu yang kita risaukan. Banyak implikasi yang berlaku. Bila pernikahan tidak mengikut undang-undang, maka pernikahannya tidak dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi contohnya apa-apa berlaku dalam perkahwinan, dia akan menafikan hak isteri dan anak. Hak sendirilah. Ya, contohnya kalau macam isteri dizalimi, kan, isteri nak buat tuntutan cerai di mahkamah, tak boleh. Sebab nikah tak didaftarkan. Nak buat tuntutan nafkah tak boleh. Nak buat tuntutan harta sepercarian tak boleh. Kalau suaminya meninggal, isterinya nak buat tuntutan faraid pun tak boleh. KWSP pun tak boleh dapat. Tak dapat. Betul. Sebab tak ada satu dokumen yang mengatakan mereka suami isteri yang sah. Ini risiko. Itu pada isteri. Anak-anak seperti mana yang Ustaz Firdaus cakap tadi. Anak tak ada dokumen, CJ kelahiran tak ada, IC tak ada, nak sekolah susah, nak dapat bantuan susah. Betul. Hospital susah. Jadi sampai bila anak ni nak hidup susah macam ni? Ini masalah. Dia jadi situasi macam ni lah Ustaz ya. Contoh, perkahwinan yang kedua itu sindiket. So tak register. Betul. Tak register, anak-anak pun tak register. Jadinya jika mereka berpisah, koboi jugalah. Koboi jugalah. Kahwin pun koboi. Nikah koboi, kahwin dicerai pun koboi. Ini yang banyak berlaku. Jadi anak ni terkapai-kapai. Ni anak siapa ni? Bapaknya siapa? Bapaknya tak bagi nafkah ke? Jadi anak kesian mangsa kepada anak-anak. Dan masyarakat kita sekarang tengah berdepan situasi ni. Betul. Dalam keadaan kita tak sampai lagi info ni sebenarnya. Walaupun sebenarnya pernikahan itu sah. Yang dikatakan sah adalah kerana yang menikahkan tu adalah wali. Syariah ikut nikah syarak tadilah. Nikah syarak. Itulah istilah yang digunakan. Itulah. Dia nikah syarak je Ustaz, dia kata. Okey. Katalah situasi itu berlaku. Bagaimana Ustaz? Contoh, mungkinlah satu pengalaman pada Daus juga. Ustaz Daus pergi buat siasatan, lepas tu dia asnaf itu
situasinya begitu. Apa yang perlu kami buat, Lembaga Zakat Selangor buat membantu dia? Baik. Okey. Sekiranya pihak Lembaga Zakat menemui kes-kes macam ni, sayang, datanglah, bawa mereka ini ke pejabat agama untuk kita bantu daftarkan perkahwinannya. Okey. Pertamanya kami pendaftar, kita akan buat siasatan awal. Kita akan siasat. Okey, dulu nikahnya di mana, bila, siapa jadi wali dan sebagainya kan. Bila kita buat siasatan awal tu, kalau kita berpuas hati, ceritanya akan panjang ke mahkamah juga. Untuk pengesahan nikah. Mesti kita nak dapatkan pengesahan nikah daripada mahkamah. Sebab perintah mahkamah tu memang kuat lah. Ya, kita tengok kes lah. Kalau kata dia bujang dengan bujang, kita panjangkan ke mahkamah rendah sahaja. Kalau kata dia duda ataupun janda kan, kita panjangkan ke mahkamah rendah sahaja. Tapi kalau isu poligami, of course dia akan pergi mahkamah tinggi lah, sebab ikut bidang kuasa masing-masing. So kalau bila mahkamah mengesahkan nikahnya itu sah, boleh didaftarkan, barulah kita akan daftarkan, tetapi dia kena bayar denda lah. Bayar denda. Itu prosesnya sama. Itulah, je. Prosesnya sama. Tapi takut juga Kak Ain. Asyik kami je bawa orang pergi pejabat agama je. Nanti ustaz tu hari-hari pejabat agama nak mau nikah lah tu. Dah jadi. Itu kalau nikahnya sah. Cuba bayangkan kalau hakim kata, mahkamah kata tak sah, nikahnya tak sah. Ya. Itu bagaimana? Saya ada jumpa kes macam tu. Saya ada jumpa kes. Adakah terpaksa membubarkan perkahwinannya? Terpaksa membubarkan. Saya pernah jumpa satu kes. Isunya anak nak menikah. Ya, anak umur dah 20-an nak menikah. Syarat kita di Selangor ni, bila nak nikah, mesti nak tengok sijil nikah mak bapak. Mak ayah. Tujuannya apa? Kita nak tengok adakah bapa itu wali yang sah kepada anak. Bila dia siasat, dia kata mak bapak dia tak ada sijil nikah. Okey, bila kita panggil ibu dia, ya, bapa dah meninggal. Bapa dah meninggal. Yang ada mak. Dia kata ada ustaz sijil nikah, tapi yang lama saya nikah di Thailand, dia kata. Dia kata nikah di Thailand. Tulis tangan. Lama punya. Tulis tangan. Dia ada. Bila disiasat, biasa tengok dokumen. Bila disiasat, itu yang dikemukakan kepada kami lah, ya. Anak tak tahu cerita. Jadi dia cerita kat saya nikah di Thailand ustaz. Dia isteri nombor 2. Ini kes ni isteri nombor 2. Poligami. Isteri nombor 2. Baik, okey, saya kata macam ni lah puan, ya, kena buat pengesahan dululah di mahkamah. Ya, kalau mahkamah kata sah, bolehlah abang kepada perempuan ni jadi wali. Sebab bapa dah meninggal. Kan? Baik, saya buat surat, panjangkan ke mahkamah. Selang beberapa bulan lepas tu, dia datang jumpa saya di pejabat agama di Gombak, dengan keadaan yang cemas. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia kata, saya yang datang hari tu yang buat permohonan untuk daftar nikah saya, anak saya nak kahwin dan sebagainya. Ya, saya kata. Duduk saya cakap kan. Macam mana puan? Dah dapat dah keputusan mahkamah? Dia kata, dah dapat Ustaz. Apa keputusan mahkamah? Ustaz bacalah, dia kata. Dia bawa perintah mahkamah tu, jumpa saya dengan tangan dia menggeletar macam ni. Kenapa Ustaz? Jadi saya baca. Keputusan mahkamah tu saya baca 2 helai. 2 helai tu maknanya panjang. Panjang lah. Apakah alasannya? Itulah dia kan. Biasanya sah tak sah ni sekeping je. Mahkamah akan kata pernikahannya pada sekian-sekian sah. Boleh didaftarkan. Ini 2 keping. Saya kata, panjang cerita ni Kak. Panjang Ustaz. Dia kata, Ustaz bacalah. Dia kata, dia tak sanggup nak cerita kat saya. Jadi bila saya baca tu, saya ringkaskan bila saya baca tu, mahkamah mensabitkan bahawa pernikahan dia yang berlaku pada sekian-sekian dengan sipulan pada tarikh sekian-sekian adalah tidak sah dari sudut hukum syarak. Hukum syarak tu? Tidak sah dari sudut hukum syarak. Allah Akbar. Kata, kemudian saya kata dia, kenapa tak sah Kak? Bukankah Kak kata Kak nikah di Thailand dulu? Kebiasaannya kalau mereka yang menikah di Thailand mengikut undang-undang Majlis Agama Islam di Thailand tu, kebiasaannya sah lah. Kalau diikut betul-betul hukum syarak dan sebagainya kan. Tapi ini tak sah. Saya pelik. Kenapa tak sah saja kan? Kemudian baru dah dia buka cerita dengan saya. Apakah? Ceritanya agak misteri sikit lah. Okey Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Dia kata sebenarnya yang kali pertama saya bercerita dengan Ustaz tu, saya berbohong, dia kata. Allah. Dia berbohong dengan saya. Pada awal lagi dah. Ya, saya kata, okey, apa cerita sebenarnya? Dia kata sebenarnya Ustaz, dia kata saya tak nikah kat Thailand pun. Dia tak pergi ke Thailand pun.
Tapi dia nikah sindiket. Tak nikah pergi di Malaysia pun. Nikah di Malaysia tapi dapat sijil nikah Thailand. Register di sana kononnya lah. Tapi Ini sindiket. Okay. Dan dia memang bernikah menggunakan khidmat daripada jurunikah Thailand tu turun ke Malaysia, dan dia kata dia nikah guna wali hakim. Memang tak sah lah. Yalah. Sebab kalau negara wali kita. Selamatlah sikit. Dan wali hakim Thailand ni mana boleh nikahkan orang di Malaysia. Sebab wali hakim ini adalah mereka yang ditauliahkan oleh Tuanku Sultan. Pemerintah. Pemerintah. Contoh macam saya, alhamdulillah saya ada tauliah wali hakim. Pergi ke istana, Tuanku mentauliahkan saya untuk menikahkan. Jadi dia nikah di Malaysia je, dia tak pergi pun ke Thailand ni. Jadi ini sindiket. Itu sebab mahkamah kata nikahnya tak sah. Tak sah. Ini masalah ni. Kemudian saya baca lagi yang di peringkat-peringkat akhir tu, bila dah tak sah ni kena difarakkan nikah lah. Tapi suami dah meninggal. Dah meninggal. Lepas tu saya baca lagi hakim mensabitkan bahawa anak yang lahir daripada perkahwinan tu adalah anak tidak sah. Ini paling inilah. Bencana teruk lah ni. Anak tidak sah taraf dan diminta untuk ke JPN tukar nasab anak. Ini pun kes yang berat lah yang saya jumpa. Tak boleh dibintikan nama ayah dia lah. Kena tukar lah. Sebab anak luar nikah. Jadi saya rasa memang berat lah. Itu sebab itu risiko. Ini risiko. Sebabnya saya kata nak kahwin ni boleh, tapi biarlah ikut hukum syarak dan juga undang-undang. Jangan kita ambil sedap ikut nafsu kan. Masa muda kan, tengah kuat, rasa aku mampu poligami. Cerita dengan kawan pula, aku kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Bangga. Kena pula time sakit. Bila pihak lain nak bantulah, zakat, pejabat agama nak bantu, jadi masalah lah. Dia berkaitan ni bukan apa, Ustaz. Macam kami di media sosial ni, kita banyak dapat aduan. Contoh, jiran saya kahwin 2, kereta mewah, pap dapat bantuan zakat. So kita pun jadi macam lost. Iyalah. Berlaku tak benda. Macam dia mampu kahwin, lepas tu dapat bantuan zakat. Itu macam mana Ustaz Daus yang berhadapan? Mungkin boleh share sebenarnya bagaimana situasi itu. Kenapa kita membantu mereka yang lebih daripada satu dapur? Kalau kita kat Zakat Selangor, Kak Ain, Ustaz, kalau ada permohonan yang masuk lah, ada yang secara telus dia bagi tahu dia beristeri 2. Kita punya sistem, kita akan baca secara family tree. Kita akan letakkan keluarga isteri pertama dengan kedua. Kalau dia declare tak ada masalah. Jadi tim operasi agihan dia akan buat siasatan secara lanjut, dan kita akan menilai lah. Penilaian kita adalah fakir ataupun miskin. Itu selesai. Memang tak dinafikan ada berlaku situasi orang mengadu hidup dia mewah, isterinya 3, kenapa zakat bantu? Ada isu hadul kifayah. Had kifayah kami, contohlah gajinya 10,000, contohlah 10,000. Dia mampu untuk dia bernikah 2 dengan tanggungannya 20 orang. Dia letak isteri pertama 10 orang, isteri kedua 10 orang. Mungkin kita kira had kifayah rupanya layak fakir ataupun miskin. Itu pertamalah. Kedua, bila kita tengok penilaian, mungkin dia ada tanggung anak-anak yang sakit dan sebagainya. Jadi kita ambil semua kira. Kadang-kadang kita bagi bantuan bukan bawah fakir miskin. Bantuan perubatan di bawah asna gharim. Kita bantu. Betul. Kita orang ni isterinya 2, kenapa zakat bantu? Yelah. Oh macam ni aku pun nak kahwin 2 lah, zakat boleh bantu. Benda tu tak mustahil Ustaz. Tapi tidak sebenarnya. Kita ambil kira semua aspek dan kita akan bertanya seperti mana yang pengamalan di mahkamah, kita akan bertanya pada ketua keluarga yang bertanggungjawab ni. Saya kena tanya, lelaki yang bertanggungjawab, yang adil, dia akan bagi tahu pada kami lah, Zakat Selangor, sama ada ustaz, saya mampu untuk menguruskan isteri pertama dengan anak-anak. Yang kedua dulu saya mampu, sekarang saya tak mampu. Saya ini betul-betul lelaki yang tak dayus. Bukan daus tak dayus. Nanti orang kata lelaki daus. Saya dekat-dekat pula tu bunyinya. Kalau dia lelaki yang betul-betul adil, yang sifat dia adil daripada awal perkahwinan, dia akan letak mungkin isteri kedua dan anak-anak tu yang kami bantu. Dan kita akan menyimpan aib dia. Kami kena simpan aib mereka. Tapi ada satu kes saya boleh kongsi sedikit lah kan. Dia ni orang yang berpengaruh, dah meninggal dunia lah. Dia berkahwin, memang dia berpoligami, 4 orang isteri. Isteri dia yang keempat ni adalah penerima bantuan kita.
Orangnya orang yang hebat dan memang dari segi kewangan tak ada masalah. Tapi bila selepas dia meninggal, dia kahwin dengan isteri keempat ni atas dasar dia membantu isteri keempat. Isteri keempat ni on oxygen 24 hours. Sebab dia punya paru-paru dia dah tak berfungsi. Tapi dia boleh buat kerja. Dia bernikah dengan isteri keempat ni dan dia menanggung semua. Bila dia meninggal, anak-anak pada isteri pertama dan ketiga membantu. Bagusnya. Dan dia ajukan pada kita, boleh tak kita bantu untuk urusan perubatan. Ini memang hebat. Tu saya kata ini betul-betul lelaki yang betul ikut sunnah Nabi SAW. Dan dia memang adil lah. Dari sudut kami Zakat Selangor, kita tak ada istilah dia bernikah kedua, kita kata abang nak nikah dua je, kita boleh kau tim tolong. Tak. Kalau dia tak adil, tak bertanggungjawab, kita ada limitasi. Contoh, dia biarkan isteri kedua ataupun isteri kedua dia kahwin, dia jaga. Isteri pertama dia biarkan sampai kena halau rumah, anak terbiar. Yang ni kita akan, kebiasaannya kami akan membantu untuk kecukupan keperluan asas. Makan, minum, tempat tinggal, persekolahan. Tapi kita akan letak limit. Suami kena bertanggungjawab. Dan kita akan nasihat, tolong ke pejabat agama buat aduan. Bukan suruh bercerai. Buat aduan, minta hak. Alhamdulillah lah, hari ni kita baru dapat. Mungkin ramai asnaf kita dengar ni kan, menonton. Dia boleh sampaikan, rupanya boleh minta harta sepencarian, boleh minta apa lagi Ustaz? Nafkah. Jadi baru hampa tahu nak kahwin dua kan. Kita pun tak berani Ustaz. Kita takut, bukan takut isteri, kita takut tak adil. Betul Ustaz? Tanggungjawab besar. Betul. So tadi kita dah bantu. Bagaimana pula yang kita bantu, contoh dalam satu keluarga situasi ini, suaminya ada dua isteri. Kemudian mohon bantuan zakat. Dapatlah bantuan zakat. Adakah kita hanya membantu isteri yang pertama sahaja ke, atau membantu kedua-duanya? Bagaimana? Kita kalau kita membantu dari sudut dua isteri, tiga ke empat ni, pertama tadilah suami ni akan declare sama ada nak kita bantu mana yang keperluan sebenar. Let's say dia bantu dua-dua. Dia kata saya sebenarnya dua-dua tak larat. Saya kahwin masa saya senang. Betul. Contoh saya kahwin saya senang, kemudian PKP saya drop. Saya tak mampu, so kedua-dua isteri saya ada anak. Adakah kita bantu kedua-duanya? Contohlah dia kata boleh tak mohon saya bantu kedua-duanya. Of course duit tu akan masuk ke dia. Betul. Ke suami berlaku perselisihan faham. Isteri yang kedua bawa diri. Boleh ke isteri yang kedua ni memohon bantuan zakat? Tapi masih lagi isteri lagi lah. Tak. Okey, faham. Kalau situasi macam ni lah, asalnya kita bantu dia dua-dua isteri ni, kita bantu dia susah. Tiba-tiba memang dah tak anak, jodohnya pun tak berpanjangan. Isteri kedua bawa haluan dengan anak-anak. Biasanya kita akan buat pengesahan penceraian dan kita akan buat kemaskini data. Kita akan keluarkan isteri kedua dan anak-anak daripada tanggungan dengan siasatan lah. Dan kita akan bantu mengikut prosedur yang kita ada dengan kelayakannya, garis panduan kita lah. Kalau dia memang melayakkan dia, insyaAllah kita akan bantu. Yang isteri dia ni? Isteri kedua tadi. Isteri kedua. Bagaimana dengan bantuan suami dia tadi? Sebab dia mohon sebab dia ada dua isteri. Betul. Sekarang ni isteri dah bawa diri. Adakah kita akan bantu ke bagaimana? Itu yang saya sebut tadi. Kita akan buat kemaskini, siasatan semula. Bila dia dah tadi kita bantu sebab dia ada dua isteri. Sekarang dia ada seorang saja isteri. Dengan tanggungan isteri pertama lah. Kita akan menilai. Kalau dia layak fakir miskin lagi, kita akan terus bantuan. Kalau tak layak, kita akan berhentikan, kita bantu yang lebih layak. Tapi ke Ain ada juga dua isteri, dia susah kita bantu. Rupa-rupanya bantuan kita, dia pergi kahwin lagi nombor 3. Dia ambil peluang pula ya. Ini dia terus kata, saya tembak. Dia kata zakat boleh bantu dia apa nak kahwin dua memang susah. Tapi dah kahwin dua, nombor 3, 4 betul. Dia kata yang kedua tu susah. Macam kita punya jari kan. Nak naik yang kedua tu susah. Bila nak turun yang ketiga dan keempat tu mudah kan. Itulah formula yang biasa digunakan. Tapi memang berlaku situasi macam ni. Tapi agak rare lah. Tapi kebiasaannya kita akan nasihatkan.
kebiasaannya poligami ni yang datang ni adalah isteri yang mohon. Suami dia akan kata malu maruah dia. Hampa tahu maruah. Tapi takkan nak biarkan isteri yang datang meminta-minta. Sebagai seorang lelaki, bagi saya lah kan, ketua keluarga, biar duduk depan. Memang kita tak mampu untuk isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita lah pergi depan. Kita declare, saya dah bernikah sekian-sekian. Saya tak mampu dan boleh tak zakat, bantu kami. Itu rasa lebih sejuk kita nak bantu. Ini dia seronok. Bahasanya dia seronok. Pandai-pandailah zakat. Saya uruskan ada satu kes. Isteri yang pertama ni anak 8. Allah. Anak rapat-rapat. Psikiatrik. Mental. Allahu Akbar. Dan anak dia yang pertama dan kedua juga disahkan bipolar disorder. Umur 13 tahun. Saya memang sedih yang ni. Isteri ni kata, bila saya tanya suami mana kak, dia kata abang pergi kahwin lagi seorang sebab dia nak tolong perempuan tu. Perempuan tu pula nak bagi duit. Sudahnya dia dah kahwin dengan tu, isteri kedua ni pun ada masalah kesihatan dan sebagainya. Rupanya tak ada duit. Isteri ni pula buat permohonan lain. Baru kita tahu suami ni kahwin 2. Yang paling saya nak marah jugalah kan. Nak marah tak boleh, tapi marah jugalah. Tapi sabar. Saya telefon dia. Saya tanya, "Encik, apa kisah ni? Tak maklum pada kami kahwin 2. Ni dah maklum kan? Dah maklum nak macam mana? Saya kahwin 2 lah. Habis macam mana isteri pertama ni? Isteri pertama ni nak dihalau ni rumah. Sebab tak payah sewa. Berapa bulan tak payah sewa. Dia kata pandai-pandai lah orang zakat nak tolong. Semua saya dia nak lepas pada zakat. Saya kata, ai bang, mudah dah kahwin. Nak buat macam mana? Rezeki saya Allah bagi saya kahwin. Saya kata, Ustaz tengok Ustaz. Itu dia ngambil mudah. Ni sombong. Ngambil mudah hukum Allah. Betul. Esok kalau di akhirat ini yang akan dipersoalkan. Ini. Itu isu keadilan tadi tu. Itunya saya kata kami di operasi agihan. Memang kita berdepan situasi ni. Mungkin masyarakat kat luar sana nampak macam dah tahu orang tu kahwin, dah susah, tak payah tolong. Tidak. Kami isu kebajikan pada isteri dan anak-anak. Ni. Isu dia berkahwin tu kami serahlah pada pejabat agama dan mahkamah. Kita ada undang-undang macam Ustaz bagi tahu tadi kan. Itu punya, kalau kita ada undang-undang kat kita lama dah. Tapi memang kita ada prosedur dia kan. Part kita zakat Selangor kita bantu. Tapi bantuan kami bukan nak menimbulkan rasa dia terus kahwin. Aku boleh kahwin 2, 3, 4 ni zakat boleh bantu, boleh bantu tak? Itu sebab dia awareness tu nak kena ada pada masyarakat. Kadang-kadang dia kahwin ni ialah dia kata nikah tu sunnah kan. Nikah sunnati. Man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah tu sunnah aku, Nabi kata kan. Siapa yang tak ikut sunnah aku bukanlah daripada kalangan aku. Betul, orang nak kahwin nak ikut sunnah. Tapi bila dah berkahwin dia tak ikut sunnah. Ini yang masalah dia. Waktu nak kahwin dia ikut sunnah poligami. Nabi poligami kita boleh. Tapi bila dah berkahwin kena ikut sunnah juga. Dia tak nampak dia bukan zalim pada isteri seorang. Dia zalim pada anak-anak, pada mertua, pada semua orang, termasuk semua yang terlibat. Dia boleh jadi zalim pada kita zakat. Sebab dia biarkan kita pula menguruskan keluarga. Di mana tanggungjawab dia yang sebenarnya sebagai seorang suami? Banyak dia nak pikul nanti. Betul. Jadi dekat sini kita clear satu benda, Lembaga Zakat Selangor tidak ada bantuan perkahwinan. Betul. Okey, dan juga bukanlah tidak menyokong poligami. Tetapi kita panggil ustaz di mana ustaz berkongsi situasi tentang poligami dan situasi Lembaga Zakat Selangor berhadapan dengan situasi ini, bagaimana, apa yang perlu dibuat. Jadi kita dah share untuk yang mana asnaf-asnaf di luar sana menghadapi situasi yang begini mestilah pergi ke JAIZ. Macam mana pun go to JAIZ. Dan daripada JAIZ go to Mahkamah. Baik Ustaz, kita sebenarnya kita dah lebih sejam lebih. Oh ya ke? Menarik. Tak perasan kan Ustaz kan? Okay. Tak sedar. Saya takut. Tapi berani. Sebenarnya banyak lagi nak tanya. Tapi takut dia pergi lajak 2-3 jam. Okay, Ustaz, mungkin Ustaz ada ucapan sedikit kepada mereka yang nak mohon poligami. Bagaimana? Baik. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ain ya. Baik, pesanan ringkas daripada saya lah kepada sahabat-sahabat saya yang sekaum dengan saya yang lelaki-lelaki ni yang nak ingin berpoligami ni, saya menyelesaikan yang pertamanya, mohonlah poligami dengan saluran yang betul. Mesti mendapatkan kebenaran daripada mahkamah sebab seperti mana yang saya kata tadi, kahwin ni biar
memenuhi 2 syarat. Yang pertamanya sah daripada sudut hukum syarak dan yang kedua sah dari sudut undang-undang. Barulah rumah tangga kita selamat dan bahagia, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan sebelum itu persiapkan diri kamu ya dengan kemampuan dan juga boleh berlaku adil supaya kita tidak menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangga yang akan kita bina, ya. Jadi pesanan saya yang terakhir, ya, biar susah dahulu, senang kemudian. Betul. Jangan senang dahulu, susah kemudian. Sebab ramai orang ambil jalan mudah. Ya, untuk senang tapi akhirnya susah. Betul. Dan banyak risiko yang akan berlaku selepas itu. Jadi fikir-fikirkanlah. Ya, itu saja daripada saya, Ain. Ada satu lagi, Ustaz. Jangan buat dulu baru minta maaf. Jangan buat dulu baru minta maaf. Itu ayat tu memang biasa saya dengar. Kita buat dulu nanti kita minta maaf. Betul lah dia. Betul lah dia. Saya pun tak tahulah saya nak pakai topi nombor 1 ke nombor 2. Okey, mungkin di peringkat Ustaz Daud sendiri, mungkin Ustaz boleh share nasihat kepada ketua keluarga. Baik, bagi saya lah kan, poligami ni sepatutnya kita meraihkan dengan ikut sunnah Nabi yang sebenarnya. Ramai kat luar sana yang mempamerkan poligami yang begitu baik dan adil. Tapi sedikit sebenarnya yang merosakkan istilah poligami dan juga dia membawa anasi-anasi yang menyebabkan pihak muslimat tidak bersetuju dengan poligami. Jadi bagi saya, andai kita tak mampu, jangan poligami. Betul. Kita sendiri tahu kemampuan kita. Betul. Kan. Sebagai ketua keluarga, jaga hak isteri, jaga hak anak-anak dan jaga hak diri sendiri. Betul. Orang yang berpoligami, dia akan, kalau tidak adil, dia akan memeningkan kepala dia sendiri. Kan, kalau kita tengok para asatizah yang berkahwin lebih daripada 1 kan, tengok dia ceramah sana sini. Dia berkahwin dengan 2, 3 dan 4. Tapi dia okey, tak ada masalah, dia cukupkan semuanya dan dia adil. Tapi ada orang pula macam nampak hebat kahwin tapi dia biar pandailah isteri cari duit sendiri. Itu tak adil lah, merosakkan imej pada poligami yang telah dibenarkan dalam Islam. Jadi bagi kamilah Zakat Selangor, isu poligami ini itu bidang kuasa mahkamah. Kita terus membantu mengikut keperluan keluarga dan paling utama kami nak mencukupkan bagi isteri dan juga anak-anak walaupun mereka dizalimi. Saya kena sebut ni. Ya, betul. Mereka ini dizalimi, tuntutan itu bukan sekadar di mahkamah syariah. Mereka akan bawa tuntutan di akhirat. Jadi para suami, termasuklah saya, beringat-ingat. Kadang-kadang yang suka bercakap aku nak kahwin satu lagi ni, kebiasaannya setia, Ustaz. Betul. Yang senyap-senyap ni yang bahaya. Sembang aja. Sembang je. Jadi yang terakhir pada isteri saya, abang sayang. Setia yang satu. Itu saja, Ustaz. Alhamdulillah. Kepada isteri, Ustaz? Kepada isteri jangan risaulah. Sebab saya dah ada MOU dengan isteri saya. Ada MOU, Ustaz? Ya, dia kata abang boleh menikahkan sahaja. Okey. Jangan menikah. Jangan bernikah. Betul, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Sudi hadir pada hari ini. Terima kasih juga Ustaz Daud sudi berkongsi pada hari ini. InsyaAllah kita panjang-panjangkan perkongsian hari ini supaya kita clear. Kenapa Lembaga Zakat Selangor membantu mereka yang sudah berkahwin dan kepada mereka yang dizalimi itu, buatlah tindakan. Pergi ke JAIZ. Okey. Baik, Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Pada masa akan datang. Jumpa lagi dalam PM Tepi. Assalamualaikum.